Remaja bawah umur disyaki Seorang terlibat pelajar tingkatan 4 didakwa di Mahkamah penjara Magistrate atas maksimum 30 tahun dan 10 sebatan. seorang gadis bawah umur di Taman Pembangsa Pemerluan. serakah mangsa menyerah. Tidak asing lagi jenayah rogol ini menjadi buah mulut di dalam negara kita. Penjara 15 tahun kerana rogol, itulah tajuk akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 20 November 2017. Ringkasan cerita yang dapat saya terangkan di sini adalah kes ini melibatkan seorang remaja perempuan yang berumur 14 tahun yang telah dirogol secara beramai-ramai oleh 7 orang individu yang juga terdiri daripada 4 orang lelaki dewasa, seorang lelaki remaja dan seorang lagi pesalah gagal ditemui oleh pihak berkuasa. Kejadian malam ini terjadi di tandas awang Taman Setia Tropika Kempas, Johor Bahru pada 30 September 2015. Remaja perempuan bawah umur ini terpaksa melalui 2 jam kesengsaraan akibat individu yang bernafsukan binatang ini pada 12.30 tengah malam sehingga 2 pagi. Remaja perempuan tersebut telah dirogol secara bergilir. 4 lelaki dewasa tersebut telah dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Seksyen Johor Bahru yang telah didapati bersalah mengikut Seksyen 375B kerana kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun jika disambit kesalahan. Dan manakala remaja tersebut telah dibawa kepada pusat juruan. Okey, seterusnya mari kita lihat dari segi definisi dan konsep. Dari segi definisi, perkataan rogol atau rape berasal daripada perkataan Latin iaitu repere yang bermaksud mencuri atau merampas. Rogol ialah suatu jenayah yang melibatkan seorang lelaki mengadakan hubungan seks dengan wanita di luar kemahuan atau tanpa keredaan hati. Definisi jenayah ini juga diberikan secara ringkas memandangkan rogol merupakan satu jenayah atau tingkah laku yang dipandang jijik dan serius dalam masyarakat kita. Di samping itu, rogol juga adalah salah satu kategori jenayah kekerasan yang telah diklasifikasikan di bawah jenayah indeks di Malaysia. Kita lihat dari segi konsep permasalahan. Okey, rogol dari perspektif sosiologi melihat tingkah laku jenayah ini merupakan salah satu tingkah laku devian, iaitu tingkah laku devian didefinisikan sebagai salah satu tingkah laku jenayah yang melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Untuk menerangkan tingkah laku ini dengan lebih terperinci, ahli-ahli sosiologi telah menjelaskan ini daripada pelbagai perspektif. Namun, saya memilih satu perspektif iaitu dari segi fungsional. Okay, dari segi perspektif fungsional, berpendapat bahawa masalah rogol ini berpunca daripada masyarakat itu sendiri, dan di antara teori utama yang daripada perspektif ini kita dapat lihat adalah teori anomi, iaitu teori anomi ini berlaku kepada masyarakat ataupun satu kumpulan orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, bermula daripada aktiviti devian yang merangkumi jenayah alkoholisme, penagih dadah, membunuh diri, kecelaluan mental dan juga jenayah rogol itu sendiri. Mari kita bincangkan pula dari segi faktor permasalahan kes rogol. Dari faktor permasalahan ini saya dapat kedapati adalah sikap ingin tahu yang berlebihan, kebanjiran bahan-bahan lincah yang boleh didapati, dan akhir sekali adalah wanita yang berpakaian yang mencolok mata. Dari sikap ingin tahu yang berlebihan ini, kebanyakannya remaja mempunyai sifat ingin tahu yang melebihi daripada orang lain, yang di mana mereka baru mengenali dunia ataupun baru untuk mengeksplor sesuatu. Kita juga dapat kedapati remaja itu sendiri lebih terdedah dengan rakan-rakan dan pengaruh rakan sebaya, yang di mana rakan sebaya itu sendiri boleh memperkenalkan website-website pornografi. Website pornografi ini kita dapat kaitkan dengan kebanjiran bahan-bahan lincah yang mudah didapati, yang di mana setiap website tersebut hanya berbekalkan satu klik. Apa itu berbekalkan satu klik? Satu klik yang saya masukkan ni adalah pertanyaan yang ditayang di dalam website, iaitu adakah anda berumur 18 tahun? Sekiranya anda berumur 18 tahun, kita boleh klik sahaja ya. Bila kita klik ya tu, kita dapatlah akses website tersebut dan menyebabkan addicted di dalam diri remaja tersebut. Bila remaja tu dah addicted dengan pornografi dan dia akan rasa ingin tahu yang lebih tinggi, dia akan ingin mencuba sesuatu, dan perkara tersebut akan mendorong diri mereka untuk membuat hubungan seks. Akhir sekali ialah pemakaian wanita yang mencolok mata. Di sini kita dapat lihat wanita yang memakai pemakaian yang mencolok mata seperti pemakaian seksi yang memaparkan bahagian-bahagian mereka kepada khalayak ramai, yang menyebabkan ramai lelaki terdorong nafsu syahwat mereka untuk melakukan hubungan seks dengan mereka. Jadi bersama saya Umairah, saya akan menerangkan tentang kesan kes rogol ini kepada diri dan juga orang lain. Okey, seperti yang kita tahu, orang yang paling terkesan dengan kes rogol ini adalah orang yang dirogol ataupun mangsa rogol tersebut. Mereka bukan sahaja terkesan daripada segi fizikal mereka, malah sangat-sangat terkesan dari segi emosi dan juga mental mereka. Dan ini akan menyebabkan masalah mental di negara kita semakin meningkat. Yang kedua, kesan kepada orang yang melakukan rogol itu ataupun perogol. Mereka akan ditangkap, dihukum, disebat, dan sekiranya mereka dilepaskan pada masa akan datang sekalipun, mereka perlu menerima realiti bahawa mereka bekas panduan, dan mereka perlu menerima realiti bahawa mereka tak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Okey, yang ketiga adalah kesan kepada masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat terutamanya kaum wanita lah akan takut untuk keluar rumah, akan takut untuk melakukan aktiviti keluar rumah, dan kurangnya wanita yang berkerjaya, dan ini akan memberi kesalahan kepada negara dan sebagainya.
Baik, dan seterusnya Umairah akan terangkan tentang strategi macam mana kita nak mengatasi masalah kes rogol ni. Okey, salah satu caranya adalah yang pertama, kita boleh kita ni tak kisah lelaki ataupun perempuan, kita perlu elakkan diri kita daripada keluar di buat malam. Sebab apa? Malam ni gelap, bahaya, macam-macam boleh berlaku. Dan kalau nak keluar sekalipun, terutamanya perempuan lah, biarlah berteman supaya apa-apa berlaku sekalipun kita boleh pertahankan diri kita bersama-sama. Yang kedua, dari segi pendidikan, pihak berkuasa perlulah mewujudkan pendidikan agama dan juga moral, menerapkan dalam setiap diri individu sejak kecil lagi, sebab pendidikan ini, pendidikan agama dan nilai moral ini sangat penting, perlu ditanam dalam diri setiap individu supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara terkutuk seperti ini. Yang ketiga adalah ibu bapa perlu mengawasi aktiviti anak-anak, memastikan mereka tidak melakukan aktiviti yang salah, contohnya melihat video pornografi, melihat video-video lucah. Kerana apa? Salah satu punca berlakunya kes rogol ini adalah disebabkan mereka melihat video-video seperti itu. Jadi ibu bapa perlu mengawasi aktiviti anak-anak mereka dengan baik. Jadi, Umairah nak berpesan kat sini pada diri Umairah sendiri, pada adik-adik, rakan-rakan dan masyarakat kat luar sana bahawa kita perlu menjaga diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Tak kisah lelaki ataupun perempuan, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing untuk menjaga diri masing-masing. Perempuan perlu menjaga percakapan mereka, perlu menjaga akhlak mereka, perlu menjaga penampilan ataupun pemakaian mereka terutamanya supaya tidak mencolok mata dan tidak meningkatkan nafsu syahwat lelaki. Lelaki pula juga perlu menjaga percakapan, juga perlu menjaga akhlak mereka dan perlu menjaga penglihatan mereka terutamanya supaya tidak melihat perkara-perkara yang boleh meningkatkan nafsu syahwat mereka. Jadi, dekat sini sekali lagi saya nak ingatkan kepada diri saya sendiri dan nak semua orang dekat luar sana supaya kita berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Kita perlu menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara itu sebelum kita melakukannya. Okey? Kerana apa? Kerana menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Jadi itu sahaja daripada Umairah dan itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.